Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Susulan daripada pengesahan Mukriz Mahathir bahwa Mahathir disahkan disiasat oleh SPRM, namun kita sedang menunggu komen daripada Azam Baki berkaitan dakwaan Mukriz itu. Ini pula satu pencerahan, penjelasan yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan siasatan yang didakwa oleh Mukriz Mahathir itu. Sebenarnya pengesahan Mukriz itu taklah mengejutkan. Walaupun ramai orang kata mengejutkan, tapi kita sebenarnya taklah mengejutkan sangat. Karena sepatutnya semua anak-anak Tun Mahathir perlu disiasat sama. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan tulisan Sabudin ini bahawa memang tepat pengesahan Mukriz tak mengejutkan dan juga sepatutnya semua anak-anak Tun Mahathir perlu disiasat sama? Sebelum itu, mari kita dengar dulu apa alasan Sabudin mengatakan bahawa anak-anak Tun Mahathir itu memang perlu disiasat semua. Tun Mahathir Mohamad mempunyai beberapa orang anak dan dilaporkan mereka mempunyai kekayaan. Itu sebabnya ramai netizen sebenarnya tertanya-tanya berapakah sebenarnya kekayaan anak-anak Mahathir. Mukriz Mahathir salah seorang anak Tun Mahathir Mohamad selain Marina yang masih belum disentuh oleh SPRM. Hari ini tampil mengesahkan bapanya memang merupakan subjek sebenar siasatan Badan Penguatkuasa Anti Rasuah itu. Katanya, beliau melihat sendiri notis berkaitan hal itu yang ditujukan kepada dua abangnya, yaitu Mirzan dan Mokhzani. Kata Mukriz, saya melihat sendiri notis yang ditandatangani oleh Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM kepada kedua-dua abang saya, Mirzan dan Mokhzani, yang mana di awal notis itu menyebut bahawa siasatan adalah ditujukan ke atas Tun Mahathir. Kemudian diperlukan ataupun diarah kedua-dua abang saya itu untuk membuat pengisytiharan harta untuk membantu dalam siasatan, katanya lagi. Mukriz menambah, adalah membingungkan mengapa SPRM menyiasat anak kepada subjek sebenar dalam siasatan mereka. Kata Sabudin, saya telah menulis sebelum ini bahawa bukanlah sesuatu yang menghairankan apabila Mirzan dan Mokhzani mendedahkan kepada sebuah media asing bahawa bapa mereka adalah subjek sebenar siasatan SPRM. Ini kerana saya berpendapat Mirzan dan Mokhzani bukanlah sesiapa di dunia ini jika mereka bukan anak Tun Mahathir, kata Sabudin. Lagi pula untuk menyiasat Tun Mahathir atas kekayaan yang mungkin dimilikinya atau bagaimana anak-anaknya boleh menjadi terlalu kaya juga bukanlah pelik di bawah kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Menjadikan Tun Mahathir sebagai sasaran siasatan adalah janji yang telah lama diungkapkan oleh Anwar dalam perjuangan reformasinya. Setelah menjadi Perdana Menteri sekarang, ia adalah masa untuk Anwar menunaikan janjinya. Dengan itu, sama seperti tidak menghairankan bila Mirzan dan Mokhzani sebelum ini mendedahkan bahawa bapa mereka adalah subjek sebenar siasatan SPRM, pengesahan Mukriz ini juga sama sekali tidak mengejutkan. Malah tidak menghairankan jika Mukriz juga disiasat, juga bakal disiasat dan diminta mengisytiharkan kekayaan dimilikinya kepada SPRM selepas ini pula. Takkan dua anak Tun Mahathir saja yang kena siasat. Lebih lengkap siasatan SPRM terhadap Tun Mahathir sekiranya sebenarnya jika kesemua anak-anaknya dipanggil untuk disiasat,
dan diminta mengisytiharkan kekayaan masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling menarik yang kita berjaya peroleh daripada media sosial, daripada website, daripada portal berita. Hari ini daripada sabudin.com, akhirnya Rafizi Ramli membuktikan bahwa padu memang sebenarnya boleh pakai atau dipercayai. Banyak orang yang mungkin sebenarnya hanya terpengaruh dengan media sosial, pemberitahuan-pemberitahuan, sebaran-sebaran media sosial yang berkaitan dengan padu yang mungkin 100% tak benar atau separuh sahaja benar atau 75% daripadanya adalah tidak benar. Hari ini berbaki sehari sebelum tarik tutup, 10,6 juta akhirnya sudah mendaftar dengan padu. Beberapa hari yang lepas telah dilaporkan daripada sebuah portal mendapati bahwa bilangan pada waktu itu yang paling ramai sekali mendaftar padu adalah daripada negeri yang mana ditakbir oleh kerajaan PAS, yaitu Kelantan. Tapi itu pada waktu beberapa hari yang lepas. Kali ini lain pula jadinya apabila tiba-tiba bilangan yang telah pun mendaftar kini mencecah 10,6 juta. Maknanya rakyat masih mempercayai kerajaan. Cuma yang bising sangat itu mungkin hanyalah segelintir pembangkang ataupun orang-orang yang berkepentingan. Ada juga netizen atau penganalisis politik kata, padu yang paling orang takut ialah orang yang berkemampuan. Kerana secara logiknya, orang-orang kebiasaan seperti kita, golongan B40, M40 dan seterusnya di bawah T20, inilah yang sepatutnya cepat-cepat mengisi padu supaya boleh dikenal pasti menerima bantuan subsidi secara bersasar. Bantuan subsidi secara bersasar ini sangat baik kerana ia boleh menjimatkan negara, menjimatkan kerajaan, tata kelola wang yang baik dan sasarannya tepat. Kerana sekarang ini oleh kerana datanya tidak berapa tepat, oleh kerana sekarang ini sebelum ada padu, ramai yang sebenarnya tidak layak tapi turut menikmati bantuan itu. Bayangkan saudara, kalau bantuan itu sepatutnya dapat pada anda, bukankah itu satu kebaikan? Bayangkan kalau dulu anda hanya boleh dapat 10 ringgit. Tapi oleh kerana subsidi bersasar telah pun dapat mengenal pasti siapa yang tidak layak, anda pula layak, tiba-tiba pula anda layak dapat 30 ringgit, pertambahan 20 ringgit. Itu satu berita yang baik bagi mereka yang layak. Janganlah terpengaruh dengan kata-kata kononnya padu itu menakutkan. Sebenarnya padu itu taklah menakutkan sangat. Itu hanya cerita-cerita dongeng yang mungkin hanya meraih perhatian semata-mata. Setakat hari ini, padu sudah ada mendaftar 10,6 juta. Nasihat kita semua, jangan sampai anda pula tertinggal, tengah-tengah apabila orang yang sudah mendaftar mendapat pula bantuan tunai pindaan secara terus ke akaun kalau benar itu ada. Anda hanya memerhati, terengah-engah, ketinggalan. Bila ditanya kenapa tak dapat, tak daftar padu. Jadi jangan salahkan orang pula. Jangan salahkan ketua kampung, jangan salahkan penghulu atau sebagainya. Jumlah individu yang memaskini maklumat dalam pangkalan data utama padu meningkat kepada 10,6 juta, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli.
Justru itu beliau berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sudah mengemas kini dan membuat pengesahan dalam sistem berkenan dan menyeru agar mereka yang belum berbuat demikian melaksanakannya pada hari ini. Terima kasih dari saya secara terbuka kepada semua warga negara yang mendaftar, mengamas kini dan juga mengesahkan data-data mereka. InsyaAllah baki 1 hari lagi ini, mereka yang belum mendaftar boleh cepat-cepat daftar katanya di aplikasi X hari ini. Dalam pada itu Rafizi berkata, segala maklumat yang diisi pada padu perlu disahkan oleh rakyat Malaysia bagi memastikan data yang diberikan tepat. Maklumat perlu disahkan dan dikemaskinikan untuk memastikan data kerajaan itu berlaku adil kepada rakyat, kerana data dari padu akan digunakan untuk tujuan menyasarkan subsidi kepada golongan yang layak kelak, katanya. Pada 2 Januari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan padu supaya pengkalan data berkaitan maklumat asas demografi, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, komitmen dan bantuan yang diterima rakyat. Objektifnya untuk menyediakan pangkalan data utama negara bagi penghasilan analitik berkala dan digitalisasi tanpa ketirisan, menggubal dasar dan proses untuk membuat keputusan, berpacukan data serta mengimbangi kedudukan fiskal menerusi pelaksanaan dasar secara bersasar. Dalam pada itu, menerusi Facebook rasmi padu, ia menunjukkan Selangor menjadi negeri paling tinggi mengemaskini padu, iaitu sebanyak 1.70 juta, diikuti Johor 1.21 juta, Perak 1.06 juta, Sarawak 0.91 juta, Sabah 0.87 juta dan Kedah 0.84 juta. Negeri lain ialah Kelantan dengan 0.73 juta, Kuala Lumpur 0.62 juta, Pulau Pinang 0.61 juta, Pahang 0.60 juta, Terengganu 0.50 juta, Negeri Sembilan 0.45 juta, Melaka 0.33 juta, Perlis 0.12 juta, Putrajaya 0.3 juta dan Labuan 0.3 juta. Sumber daripada Malaysia Gazette, tapi dipetik daripada sabudin.com. Saudara-saudara sekalian, dengan ini sahlah. Anda semua yang belum isi, cepat-cepat isi. Jangan sampai ternganga, ketinggalan pula. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan pada malam ini adalah pendedahan yang paling menarik dan paling menggemparkan seluruh Malaysia. Ini apabila Mukriz Mahathir, anak Tun Mahathir Mohamad, sahkan bahawa Mahathir kini disiasat SPRM. Inilah berita yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Bukan kerana apa, tetapi kita nak tahu sejauh mana kebenaran bahawa kononnya ada dakwaan Mahathir Mohamad mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tapi kita tak tahulah terbukti benar atau tidak. Itu sebabnya ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya, ternanti-nanti sejauh mana SPRM benar-benar nak siasat Mahathir atau ianya hanya sekadar retorik semata-mata. Kerana ada juga netizen, peminat politik Malaysia, pemerhati politik Malaysia, pengikut politik Malaysia, bahkan penganalisis hebat politik Malaysia, mereka kata mungkin kalau tidak ada apa-apa siasatan daripada SPRM, itu hanya retorik. Mungkin hanya sekadar untuk memancing perhatian, kata mereka. Tapi dengan pengesahan dan pengakuan sendiri oleh anak Tun Mahathir bahawa Mahathir kini disiasat SPRM, maknanya Mahathir kini dalam masalah besar. Kita tak kata Mahathir Mohamad itu bersalah, belum tentu, kerana siasatan itu tidak semestinya dia bersalah.
Kalau dia tidak bersalah, tak perlu takutlah. Tapi kalau dia bersalah, memang patut takut. Itu sebabnya netizen ramai yang menulis, mereka kata, semoga Tun Mahathir Mohamad dapat dibuktikan tidak bersalah. Karena pepatah mengatakan, takut kerana salah, berani kerana betul. Jadi Tun Mahathir dan keluarganya sepatutnya tak perlulah gelabah, tak perlulah meroyan, dan tak perlulah marah-marah. Biarlah kebenaran itu ditunjukkan dengan sendirinya, karena biasanya kebenaran akan menang juga akhirnya. Namun yang menjadi persoalan kedua ialah, apa sebenarnya yang SPRM mahu tahu, mahu siasat terhadap Tun Mahathir? Adakah hanya kerana kekayaannya, atau ya kita pun tahu SPRM ini dia menyiasat berkaitan dengan salah guna kuasa, penyelewengan, dan paling teruk sekali ialah berkaitan dengan rasuah. Itulah yang kita nak tahu, apa sebenarnya yang mahu dicari bukti oleh SPRM. Kalau sebelum ini kita hanya dengar-dengar daripada orang-orang cerita-cerita kedai kopi, kali ini anak Mahathir sendiri, Mukhriz Mahathir, satu-satunya anak Mahathir yang pernah giat aktif dalam politik sehingga menjadi Menteri Besar Kedah. Dialah yang mengaku Mahathir kini disiasat SPRM. Presiden Pejuang Mukhriz Mahathir hari ini mengesahkan bahawa SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sedang menyiasat bapaknya, iaitu bekas Perdana Menteri 2 kali, pencipta rekod Malaysia, paling banyak kali menjadi Perdana Menteri dan paling tua menjadi Perdana Menteri daripada 2 parti yang berbeza, daripada kerajaan, akhirnya jadi pembangkang pun jadi Perdana Menteri, tapi akhirnya cipta rekod lagi Perdana Menteri satu-satunya yang bertanding kalah teruk, bahkan tidak mampu mendapat wang deposit. Tun Mahathir Mohamad lah orangnya. Mukhriz mengesahkan bahawa bapaknya sedang disiasat oleh SPRM. Menurut Mukhriz, agensi anti rasuah itu menghantar notis yang ditandatangani oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki kepada abang-abangnya Mokhzani dan Mirzan menyatakan perkara itu. Kata Mukhriz, saya melihat notis yang ditandatangani sendiri oleh Azam Baki kepada Mirzan dan Mokhzani, katanya dalam video yang dimuat naik di Malay Daily di YouTube. Di awal notis itu menyebut bahawa siasatan dikenakan ke atas Mahathir. Kemudian kedua-dua abang saya ini diarahkan membuat pengisytiharan harta untuk membantu siasatan itu, kata Mukhriz. Mukhriz turut berkata, keluarganya berasa heran mengapa Mokhzani dan Mirzan turut disiasat, sedangkan sasaran utama siasatan ialah Mahathir. Memang dari awal kami rasa agak pelik apabila siasatan dimulakan ke atas seseorang itu. Kononnya disaki menyalahgunakan kuasa. Kita pun belum pasti sebabnya, kerana tidak diberi butiran terperinci. Tetapi yang disiasat ialah anak kepada orang yang didakwa melakukan kesalahan itu, kata Mukhriz. Pada Januari lepas, SPRM dilaporkan mengarahkan Mokhzani dan Mirzan mengisytiharkan harta mereka sejak tahun 1981 ketika Mahathir mula-mula dilantik menjadi Perdana Menteri. Arahan itu adalah sebahagian daripada siasatan berhubung rekod perniagaan luar pesisir yang didedahkan oleh sebuah konsortium wartawan, kata SPRM pada masa itu tanpa menyebut sasaran utamanya ialah Mahathir. Mokhzani turut mengesahkan kepada Bloomberg dalam satu temu bual yang dilaporkan minggu lepas bahawa bapaknya ialah suspek utama siasatan SPRM. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa anda tinggalkan komen anda dan bantu saya tekan butang subscribe, share video ini. Sebelum kita nak berpisah, anda boleh tinggalkan komen anda. Adakah anda sebenarnya mengharapkan supaya Tun Mahathir benar-benar disiasat supaya dua perkara ini berlaku? Pertama, ianya mungkin akan dapat membersihkan nama Tun Mahathir dan keluarganya. Yang kedua, ianya juga membuktikan bahawa siasatan
SPRM bukan sekadar retorik semata-mata ataupun mahu menjatuhkan reputasi Tun Mahathir, tetapi mungkinkah sebenarnya mempunyai prima facie ataupun mempunyai case? Dan menjadi persoalan kita seperti yang diutarakan oleh Mukhriz Mahathir, mengapa siasatan mahu ditumpukan kepada Mahathir tetapi anak-anak Tun Mahathir pula yang disiasat? Adakah itu sesuatu yang menghairankan bagi seorang penganalisis politik terkenal Malaysia? Dia kata tidak perlu terkejut SPRM mahu menyiasat Tun Mahathir, kerana menurutnya siasatan itu adalah satu perkara yang biasa. Siapapun di Malaysia ini, kalau ada laporan atau kalau ada isu yang mencurigakan, ianya boleh disiasat, dan siasatan itu belum tentu ianya bersalah atau tidak. Biarlah siasatan itu yang menentukan sama ada ianya salah atau tidak. Dan yang lebih penting lagi, tak payahlah meroyan sana sini, nak tuduh sana sini kalau memang terbukti benar. Karena yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.